Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kelas Usuluddin dan Kaunseling kelas A. Untuk mabahis An-Nubuat kali ini kami menyediakan sidang forum untuk kita terangkan sedikit tentang video yang telah kami kupaskan melalui panel-panel yang ada pada hari ini. InsyaAllah jadi kita boleh dengar penceritaan dari panel-panel tersebut. Okey, yang pertama saya sebagai moderator, saya Amir Kail bin Azman 071952. Dan juga seterusnya kita ada panel yang pertama, boleh terangkan tentang diri sendiri. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya panel pertama Muhammad Syabir Zahir bin Azmi 072497. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Nama saya Muhammad Ali bin Jamani, nombor metrik 072844, selaku panel yang kedua insya-Allah pada hari ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Irfan bin Zulkifli, selaku panel ketiga bernombor metrik 072186. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ahli panel yang terakhir yang bernama Muhammad Syahmi bin Khairuddin, nombor metrik 074583. InsyaAllah. Okey, setelah kita mengenal ahli panel kita, jadi untuk kita kupaskan video berkaitan sirah Rasulullah SAW. Jadi seperti mana yang kita tahu dan juga rata-rata ramai umat Islam, ramai pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW kita sudah mempelajari dan juga mengenali sejarah beliau, dimula daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Jadi untuk hari ini kita tidak menceritakan asas daripada sirah Rasulullah SAW, tetapi kita ingin kupaskan secara terperinci daripada asas yang kita pelajari sehingga yang lebih dalam. Jadi kedatangan ahli panel kita pada hari ini untuk membantu kita untuk menceritakan dengan lebih terperinci tentang sirah Rasulullah SAW. Okey, untuk isu yang pertama ataupun penceritaan yang pertama, seperti mana yang kita tahu, awal pembelajaran kita tentang sirah Rasulullah SAW, kita diberitahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada umumnya, pada dasarnya kita tahu baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Isnin. InsyaAllah, jadi saya serahkan untuk panel yang pertama menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, insya-Allah pada hari ini petang ini saya akan kupas sedikit mengenai Rasulullah, kelahiran dia. Sebenarnya seperti mana yang kita ketahui secara umumnya, majoriti kita umat Islam ni dah tahu mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah saya nak nyatakan secara mendalam sebab dah umum dah benda ni. Cuma hari ininya saya nak sampaikan adalah apa yang kita boleh ambil pengajaran, kehebatan di sebalik dakwah, di sebalik kelahiran selepas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit untuk permulaannya, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, yang ini dikenali sebagai tahun gajah. Tahun gajah akan bersamaan dengan 20 April 571 miladi ataupun Masihi. Akan tetapi kita kena faham dan kita kena tahu banyak percanggahan pahaman ulama mengenai benda ni. 2-3 juga percanggahan mengenai tarikh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa, kita berpegang kepada muktamar, pada pendapat ulama yang muktamar, iaitu 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tahun gajah. Sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana emak beliau, emak baginda, semasa baginda dalam kandungan emaknya, sudah mendatangkan, sudah menunjukkan petanda-petanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semasa dalam kandungan,
Siti Aminah, emak baginda, sudah merasakan ketenangan, sudah merasakan bahawa dia akan melahirkan seorang bayi yang hebat, sedangkan dia tak tahu pun pada masa itu dia akan melahirkan seorang manusia yang hebat, manusia pemimpin yang hebat yang dikenali sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu dalam kelahiran kandungan Aminah dah menunjukkan tanda-tanda kehebatan. Okey, setelah itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat di Mekah. Suasana tiba-tiba jadi indah, tiba-tiba jadi redup, tenang dengan datangnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disambut baik oleh datuknya dan diberi nama oleh datuknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad bin Abdullah. Seperti mana korang tahu, Rasulullah ni dilahirkan tanpa ayah lah. Ayah baginda meninggal, wafat sebelum baginda lahir lagi. Okey, di sini apa yang kita boleh ambil, apa kita boleh jadikan pengajaran adalah cuba kita telusuri, kita perhatikan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Mekah, rakyat Mekah begitu jahil dengan ilmu agama, dengan pengetahuan, menunjukkan yang mereka penduduk Mekah jahil pada masa itu, mereka sanggup bunuh bayi perempuan pada masa itu. Mereka menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah matahari. Selepas lahirnya Rasulullah, kita perhati, kita tengok begitu banyak perubahan yang berlaku dalam penduduk Mekah pada masa itu. Daripada jahilnya penduduk Mekah, selepas Nabi Muhammad Rasulullah memulakan dakwah beliau, selepas beliau mencecah dewasa, banyak perubahan berlaku dalam penduduk Mekah itu sendiri. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, merubahkan pemikiran penduduk Mekah itu sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rusulin illa bilisani qaumihi liyubayyinu lahum wa yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Yang mana maksudnya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang maha menguasai lagi maha bijaksana. Di sini apa yang kita faham dari ini, Allah ni hebat. Dia lahirkan seseorang manusia dari kalangan kita sendiri, dari kalangan penduduk Arab itu sendiri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengutuskan makhluk ini daripada kalangan kita sendiri. Sebab apa? Sebab bertujuan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesanan Allah Subhanahu wa taala supaya rakyat penduduk ini sendiri faham. Disebab itulah turunnya ayat ini yang melantikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaumnya itu sendiri. Okey, itu apa yang saya boleh ulaslah mengenai mengenai kehebatan di sebalik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja daripada saya. Jadi terima kasih diucapkan buat panel pertama kita, Saudara Haikal, di atas perkongsian yang ringkas dan juga padat. Moga-moga daripada apa yang diceritakan oleh panel kita dapat memberi pengajaran dan juga manfaat kepada semua yang mendengar, insya-Allah. Jadi untuk penceritaan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Abdul Muttalib, saya menjemput panel kedua kita, Saudara Alif, untuk memberitahu atau menghuraikan berkaitan dengan Abdul Muttalib kepada kita, supaya insya-Allah dengan apa yang disampaikan kita juga boleh peroleh manfaat daripada apa yang diceritakan. Insya-Allah, Saudara Alif, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sedikit sebanyak perkongsian untuk ulasan ataupun kupasan daripada video yang kami bentangkan ataupun kajian.
InsyaAllah lah apa yang saya boleh berikan, dan itu adalah perkongsian yang mana yang telah disepakati dan dibuat secara berkumpulan, insyaAllah. Baik, pertama sekali untuk di bahagian saya tentang penerangan kelahiran Nabi SAW tadi, yang mana yang telah diceritakan oleh sahabat saya tentang kelahiran Nabi, asal usulnya keluarga Nabi SAW. Baik, menerusi pada zaman Nabi SAW, ketika mana sebelum lahirnya Nabi ke atas muka bumi Allah Ta'ala ini, Nabi, untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi pada waktu ketika itu telah pun menjadi anak yatim di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu ketika Nabi masih lagi dalam kandungan ibunya, ayahnya telah pergi berperang dan telah pun meninggal dunia, yakni mati syahid waktu ketika itu. Jadi itu yang telah dianggapkan, yang telah diberi kepada Nabi SAW, merupakan adalah anak yatim daripada awal lagi. Jadi selepas kepada kewafatan ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, macam mana penceritaan Abdullah bin Abdul Muttalib ini saya ceritakan, saya kongsikan kepada saudara sekalian. Daripada Abdul Muttalib itu merupakan datuk kepada Nabi SAW, merupakan ayah kepada Abdullah, yakni ayah kepada Nabi SAW. Dalam keluarga Abdullah bin Abdul Muttalib ini, kalau dicerita panjangnya daripada Ustaz Awadi Anwar itu menceritakan bahawa terdapat ada 9 adik-beradik di dalam keluarga Abdul Muttalib ini, yang mana Abdullah ini, ayahanda kepada Nabi SAW ini, merupakan anak yang paling bongsu dalam keluarga Abdul Muttalib ini. Jadi bila jadi anak bongsu ni, Abdullah sangat disayangi oleh Abdul Muttalib, merupakan anak kesayangan kepada baginda. Apa yang berlaku? Abdul Muttalib ini sangat mendidik Abdullah dengan pelbagai ajaran-ajaran dan bimbingan yang baik. Sebab daripada kalangan Abdul Muttalib ini merupakan keluarga yang paling mulia dan paling baik sekali. Bila ajaran-ajaran yang telah dituruti, ajaran bimbingan yang telah diberikan kepada Abdullah, maka menjadikan Abdullah waktu ketika itu seorang pahlawan, seorang budiman dan seorang lelaki yang sangat berjaya pada ketika itu. Dan pula disatukan dengan Siti Aminah, yakni ibunda Nabi SAW, daripada keluarga yang baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh nampak kat sini adalah keluarga baginda Nabi SAW ini, macam mana Nabi dijaga, macam mana Nabi ditatur, macam mana Nabi diasuh, memang daripada keluarga-keluarga yang baik, salah silah yang baik. Seperti mana yang sedia maklum, saudara-saudari sekalian, Abdul Muttalib sangat dikenali ramai, iaitu sebagai seorang pemimpin Mekah waktu ketika itu. Abdul Muttalib ialah anak kepada Hashim bin Abdul Manaf, ibunya yang bernama Salma bin Amru bin Najariyah, seorang janda muda yang berasal daripada Bani Najjar, suku kaum Quraisy di Madinah, dan Bani yang menurunkan Anas bin Malik, khadam dan sahabat Nabi yang paling terkemuka. Kisahnya bermula daripada Hashim bin Abdul Manaf yang sering berulang-alik dari Mekah ke Syam kerana berniaga terpaksa melalui bandar Yathrib, Madinah, dan sering pula singgah dan berniaga di bandar itu. Sudah menjadi adat dan amalan-amalan orang Quraisy dalam berniaga, mereka akan pergi berniaga di negeri Syam pada musim panas dan akan singgah pergi Syaman apabila tibanya musim sejuk. Amalan mereka ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Quraisy daripada turutan Maulana As-Said Abdul Hasan pada 2009. Baik, apa yang saya boleh terangkan kepada saudara sekalian, waktu ketika Abdul Muttalib datuk kepada Nabi waktu ketika itu, yang mana belum lagi kelahiran Nabi, keluarga Nabi ni suka berniaga. Bila pada musim panas, dia orang pergi ke Syam. Bila pada musim sejuk, dia orang pergi ke Yaman. Jadi tabiat berniaga itu telah mana memang ada dalam diri Nabi SAW. Dikongsikan oleh penceramah iaitu Ustaz Awadi Anwar. Jadi nak diceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW ini
Dan seperti mana kita tahu kisah-kisah Nabi sebelum ini sangat-sangat menyentuh hati kita. Bahkan kita sebagai seorang umatnya perlu sentiasa ingat dan kita menghayati kisah-kisah Nabi SAW. Untuk setakat pengenalan kepada saya pada awal ini, kena sentiasa kita ingat kepada Nabi SAW. Okay? Dalam silsilah Nabi tu sampai dekat Adnan. Jadi Adnan itulah Nabi kata apa? Aku yakin, aku pasti ini adalah sanad Rasul. Sebab apa? Selepas daripada Adnan tu ada khilaf mengatakan bahawa, ada pendapat ulama katakan selepas pada Adnan tu silsilah tu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebab itulah Nabi SAW ini adik-beradik silsilah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi cukup kata saja untuk awal ni, saya serahkan semula kepada moderator kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi jazakallah khairan. Okey, insyaAllah setelah perkongsian daripada saudara Alif berkenaan dengan Abdul Muttalib. Jadi kita tahu Abdul Muttalib mempunyai ramai anak lelaki, di mana salah seorang daripada anak lelaki itu adalah bapa kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Jadi kita minta panel ketiga kita, saudara Amirul, untuk menceritakan sedikit tentang pertemuan Abdullah dan juga Aminah, iaitu pertemuan antara ibu dan juga bapa Nabi Muhammad SAW. Jadi persilakan panel ketiga kita, iaitu saudara Amirul. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada hari ini. Baiklah, berkaitan dengan pertemuan antara Abdullah, iaitu bapa Nabi Muhammad SAW dengan bondanya, iaitu Aminah binti Wahab, ya. Pertemuan antara mereka berdua kita dapat ceritakan di mana kisahnya sangatlah menarik dan sangatlah romantis untuk diceritakan kepada orang ramai umumnya. Baiklah, dikisahkan bahawa pada mulanya Abdullah ini merupakan seorang pemuda, di mana seorang pemuda yang sangat tampan, sangat kacak dan sangat menarik, dan wajahnya kelihatan seperti bersinar-sinar. Ada yang mengatakan bahawa mengenai cahaya memancar pada wajahnya itu mempunyai makna yang besar. Dan daripada wajahnya yang tampan, terdapat gadis-gadis Arab pada ketika itu berasa minat terhadap Abdullah. Selain itu, Abdullah ini juga merupakan seorang pemuda yang sangat amanah dan sangat rajinlah. Dan beliau merupakan seorang bangsawan, ya. Bangsawan yang menjaga tata tertib, serta Abdullah juga merupakan anak yang paling disayangi oleh bapanya, iaitu Abdul Muttalib, seperti mana yang diceritakan oleh sahabat saya sebentar tadi, iaitu saudara Alif. Jadi seterusnya Abdul Muttalib cadang untuk mengahwinkan anaknya Abdullah dengan seorang gadis pada ketika itu yang dikatakan sangat jelita, nama Aminah binti Wahab. Baiklah, bagaimana pertemuan antara kedua pasangan ini? Pada suatu hari Abdul Muttalib membawa anaknya Abdullah berjumpa dengan, dan Abdul Muttalib menyatakan hasratnya untuk menyatukan hubungan antara anaknya Abdullah dengan Aminah. Nak diceritakan bahawa Wahab dia menerima hasrat ataupun permintaan daripada Abdul Muttalib. Abdullah dengan Aminah pun berkahwin. Jadi selepas berkahwin Aminah dengan Abdullah ini, selama 3 hari 3 malam, ya, Abdullah tinggal bersama Aminah dan mereka terpaksa berpisah, ya. Kerana apa? Kerana Abdullah keluar bersama rombongan pada ketika itu untuk pergi ke Syam, tak silap saya lah, pergi ke Syam untuk melaksanakan atau menjalankan aktiviti perdagangan. Baik saja selesai, kemudian mereka pun berangkat pulang. Seterusnya ketika dalam perjalanan,
ketika dalam perjalanan Abdullah ini berasa sakit, jatuh sakit. Kemudian Abdullah ni berkata kepada salah seorang daripada rombongannya itu, aku nak tinggal di Madinah. Aku nak tinggal di Madinah, aku nak duduk di sini. Baiklah. Sebaik saja rombongan itu sampai ke kota Mekah, kemudian Abdul Muttalib tercari-cari di manakah anaknya Abdullah. Orang lain dah sampai dah dekat kota Mekah tu, tapi Abdul Muttalib tak ada. Dia tertanya-tanya. Kemudian salah seorang daripada rombongan itu mengatakan bahawa Abdullah ini dia tinggal di Madinah kerana jatuh sakit lah. Jadi Abdul Muttalib ni berasa susah hati, dan sebaik saja mendengar berita itu, Abdul Muttalib meminta anaknya, iaitu Harith, tak silap saya, Harith iaitu abang kepada Abdullah itu sendiri, supaya mencari adiknya Abdullah di Madinah. Itu Harith pun pergi ke Madinah untuk mencari adiknya Abdullah. Alangkah sedihnya apabila Harith tiba di Madinah dan mendengar satu berita yang tergempar, di mana Abdullah telah pun meninggal dunia. Sebaik saja Harith mendengar berita itu, dia berasa sangat sedih. Tanpa membuang masa, Harith pun kembali ke kota Mekah untuk menyampaikan berita yang amat duka lah yang kita katakan, untuk sampaikan kepada Abdul Muttalib dan Aminah. Kemudian apabila Aminah sampai sahaja apabila berita itu sampai sahaja di telinga Aminah berasa sangat sedih dan air matanya berlinangan. Kita tak dapat nak bayangkan kerana apa? Hubungan antara mereka berdua ni tidaklah lama. Kemudian mereka terpaksa berpisah atas urusan perdagangan. Kemudian mereka juga terpaksa berpisah antara dua alam yang berbeza. Jadi apabila sebaik saja Aminah mendengar berita itu, dia teringat akan bayi yang dikandungkannya itu, iaitu seorang anak lelaki yang kita katakan iaitu Nabi Muhammad SAW lah. Di mana baginda terpaksa dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Jadi itulah pertemuan antara Abdullah dengan Aminah itu sendiri. Baiklah, itu saja daripada saya. Jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada panel ketiga kita, iaitu Saudara Amirul, atas perkongsian bagaimana bapa kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan juga Aminah binti Wahab, bagaimana pertemuan mereka berdua yang dapat melahirkan seorang zuriat yang menjadi ikutan pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada apa yang dikongsikan, bahawasanya kita dapat belajar orang yang baik, kerana Abdullah adalah seorang anak yang paling terbaik di antara yang terbaik yang Abdul Muttalib ada, dan juga Aminah binti Wahab merupakan seorang gadis pemuda di dalam itu adalah seorang yang masyhur dengan peribadinya yang begitu baik. Jadi kita minta panel keempat kita untuk ceritakan ataupun memberitahu daripada Nabi Muhammad SAW sehingga Adnan, siapakah mereka itu. Jadi saya persilakan panel keempat kita, Saudara Syahmi, untuk ceritakan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Seterusnya saya terus pergi kepada poin saya, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu insya-Allah keturunan yang dinyatakan ini adalah
keturunan silsilah yang disepakati oleh ahli sejarah dan ahli hadis mengenai silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Adnan. Riwayat yang menyebut mengenainya adalah tidak sahih. Walau bagaimanapun mereka bersepakat mengatakan bahawa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abil Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firh bin Malik bin Nadl bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mullab bin Mudlab bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Datuk keenam kepada Adnan adalah Nabi Ibrahim Khalil. Daripada Ibnu Abbas, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nasabnya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sehingga Mu'aid bin Adnan bin Adud. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya berhenti di situ dan berkata bahawa para penyebut nasab yang telah berbohong, yang mana baginda menyebut sebanyak 2 atau 3 kali. Di sini kita tahu bahawa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu keturunan yang mulia, sebagaimana yang kita dapat lihat datuk nenek lelaki dan perempuan baginda adalah orang yang menjaga kesucian diri. Benih keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari tulang-tulang sulbi mereka kepada rahim yang suci, sehingga Allah memilih bahawa petunjuk daripada kalangan mereka yang paling mulia keturunannya. Oleh itu keturunannya di kalangan mereka yang paling mulia keturunannya iaitu daripada kabilah Quraisy yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan orang-orang Arab. Kita tidak mendapati dalam silsilah datuk nenek baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang mulia. Jadi itu saja yang saya boleh kupaskan sedikit tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya saya serahkan kepada panel. Alhamdulillah, terima kasih saudara Syahmi kita di atas perkongsian silsilah Nabi Muhammad SAW, di mana kita dapat tengok bahawasanya keturunan Nabi, nasab-nasab Nabi terdiri daripada orang-orang yang baik. Jadi daripada orang yang baik maka lahirlah seorang yang baik yang menjadi ikutan. InsyaAllah pada hari ini itu sahaja perkongsian daripada panel-panel kita. Jadi apa yang dapat kita rumuskan pada perkongsian hari ini, di mana kita sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang yang akan menjadi bapa, kita harus mengikuti contoh bagaimana Abdul Muttalib mendidik anaknya. Walaupun ramai, tetapi beliau berjaya mendidik anaknya menjadi anak yang baik, menjadi insan yang baik, menjadi remaja yang baik, seorang dewasa yang baik pada masa tersebut. Kesusahan ataupun kepayahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, walaupun begitu banyak pancaroba yang dihadapi oleh baginda, namun baginda tetap cekal dan tabah menghadapi segala ujian yang diberikan, sehingga baginda diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Dan juga selepas beliau menjadi Nabi, beliau juga dicemuhi oleh ramai orang dan menerima banyak cabaran, namun beliau tetap cekal. Jadi sebagai seorang lelaki, kita harus menjadi cekal seperti mana baginda untuk menghadapi segala ujian yang mendatang. Dan ingat bahawasanya setiap ujian yang datang adalah setiap permulaan yang baru untuk kita. Sekian saja forum kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada 4 orang panel kita yang hebat yang sudi memberi perkongsian pada hari ini. Diharapkan agar semua membawa pulang apa yang baik yang ada dalam majlis ilmu ini, dan juga sampaikan majlis pengajaran yang ada dalam majlis ini kepada orang yang tiada di sini. Jadi sekian saja forum hari ini.
kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.